Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya saya ingin mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti, Profesor Madya Dr. Azam Osman, Pengarah Bahagian Perhubungan Alumni, Puan Hafsah Muhammad Yusof, Pengarah Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar, dan kita ada panelis jemputan yang saya akan umumkan kemudian. Dan juga kita ada rakan-rakan lama UIA yang saya tidak pasti sama ada sudah masuk ke tidak, Pak Iqbal, dan kita juga ada Cik Muhammad Hir Ngadiron, sahabat lama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita santai. Saya Syed Tahir daripada Citra dan juga pengetua dan juga fellow College Syed Al-Fatani. Tak tahu masih lagi ataupun dah dipecat, tak pasti, wallahualam. Jadi pada malam ini kita berjumpa. Program ini sebenarnya adalah idea yang telah dicetuskan oleh Dr. Zulkifli Hasan, dan kemudian kami Citra menggerakkan program ini. Jadi pada malam ini kita ada pelbagai agenda. Jadi saya tidak mau bercakap panjang, kita ada banyak agenda ni, dan kita ada nyanyian-nyanyian daripada kumpulan intim juga, kita ada jebat. Saya tak pasti Hang Tuah ada bersama atau tidak. Jadi untuk meneruskan program, saya dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Azam Osman, Pengarah Alumni Relations Division, untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Syed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Setuhan jemari menghasil seni, teknologi menjentik mencambah nukilan. Selamat datang ke majlis yang meriah ini. Awal bismillah saya mulakan. Saudara pengurusi majlis yang bahagia, Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti, Puan Hafsah Mak Yusof, Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar, Tuan Syed Tahir Muhammad, Ketua Jabatan Pusat Pembangunan Kelestarian Seni dan Budaya Citra, panelis jemputan, Brother Samsul Rijal Jamil ataupun Jebat, Brother Alifi Alias dan kumpulan intim, para staf Universiti Islam Antarabangsa yang dikasihi, para alumni yang dikasihi, saudara dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program perjumpaan alumni seni dan budaya UIM 2021. Saya percaya kadang-kadang kita terlupa ataupun bahawa sejarah ketemadunan dunia sejak ribuan tahun telah dibina dan menjadi gemilang kerana seni budaya. Seni budaya itu berkait dengan nilai murni sebenarnya. Sesuatu bangsa, dan semakin indah dan halus seni budayanya, semakin tinggi letak tamadun bangsa itu. Ini dapat dilihat daripada pembacaan kita atau pembelajaran kita dari ahli falsafah Islam yang terkenal. Mereka bukan sahaja menguasai ilmu sains, ilmu agama, ilmu fiqh, tauhid, tapi juga menguasai ilmu-ilmu kesenian. Jadi justru itu, ini juga menjadi satu dorongan, inspirasi pada Universiti Islam Antarabangsa untuk dalam usaha untuk merealisasikan pendidikan yang bertunjangkan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan yang holistik,
kita juga mesti menerapkan kesenian. Sebab kesenian tu dibenarkan dalam Islam atau digalakkan Islam. Saya percaya penubuhan UIM di PJ saya rasa lah telah menyemarakkan sebenarnya, menyemarakkan semangat untuk membangun ataupun memastikan kesenian Islam tu terus subur di Malaysia. Saya masih teringat Tuan Syed, ketika itu saya belajar di kampus PJ lah. Saya rasa tahun 93 atau 92, tak ingat. Ketika itu saya terlibat dalam konsert apresiasi seni, saya rasa. Saya tidak membuat persembahan. Saya tak pernah nyanyi. Tapi saya hanya jadi dipanggil di belakang tabir sebagai technical committee. Tapi masa itu pun kita dapat merasakan kemeriahan dan keseronokan untuk bersama-sama menyumbang ke arah pembangunan kesenian Islam. Sebab kita perlu menjadikan kesenian Islam sebagai kesenian yang mainstream, yang menjadi satu alternatif kepada generasi muda, supaya minat kesenian Islam, supaya minat kesenian budaya Melayu. Itulah banyak saya mengimbau kembali semasa di PJ, Tuan Syed. Kemudian saya ingin bercakap sedikit pasal penubuhan sayap alumni. Jadi satu daripada agenda hari inilah kita ingin menubuhkan atau melancarkan sayap alumni ataupun alumni wing. Jadi salah satu daripada strategik perancangan strategik alumni atau pusat bahagian perhubungan alumni ialah kita ingin memperkasakan engagement ataupun pelibatan alumni dalam aktiviti di UIA. Contohnya kita melancarkan wing di setiap kuliah. Kita baru minggu lepas kita melancarkan wing untuk kuliah pendidikan UIA. Jadi sebenarnya wing ni berperanan untuk membantu pihak universiti untuk pembangunan pelajar dan juga pembangunan universiti secara umum. Sayap alumni juga berperanan atau menjadikan dia sebagai satu platform terbaik untuk alumni memberi sumbangan di dalam kita guna konsep wakaf time, di mana alumni dapat memberi sumbangan secara sukarela. Contohnya membantu melatih pelajar untuk aktiviti kesenian, membantu bahagian alumni dan juga Citra menganjurkan konsert amal. InsyaAllah kita akan menganjurkan konsert amal Tuan Syed dengan bantuan sayap alumni untuk mengumpul dana As-Safa. As-Safa atau tabung yang mana kita wujudkan untuk membantu pelajar miskin. InsyaAllah kita akan, bila kita doa Tuhan supaya COVID-19 cepat pulih seperti biasa. InsyaAllah kita akan menganjurkan program itu. Juga membantu UIM melahirkan pelajar ataupun insan as-soleh yang berketerampilan. Oleh kerana ini adalah aktiviti sukarela, sudah tentu kita perlu Citra dan juga ARD perlu membantu dan sentiasa memberi dorongan untuk barisan kepimpinan yang bakal dibentuk ataupun bakal diumumkan nanti untuk menjalankan aktiviti secara kolaborasi dengan alumni dan juga Citra. Sudah tentu penubuhan sayap alumni juga akan membantu melatih pelajar dan untuk kembangkan bakat kesenian dan budaya di kalangan pelajar. Saya rasa saya sudahi ucapan yang informal ni lah dengan pantun juga lah, pantun sikit lah. Busana songket tenunan terkini, rekaan untuk beridentiti negara. Teruskan berkarya, memartabatkan seni, kesenian Islam kekal terus diperkasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Madya Dr. Azam Osman yang sanggup bekerjasama dengan Citra dan akhirnya membawa kepada majlis ini, dan kita harap akan membuahkan hasil.
Jadi untuk meneruskan majlis kita, saya dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan selaku Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti UIM untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan Doktor. Okay, terima kasih yang berbahagia Tuan Syed Tahir Syed Muhammad selaku Director Citra, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azam Osman, Director Alumni Relation Division, yang berbahagia Madam Hafsah Yusof selaku Director Student Affairs and Division, yang berbahagia Brother Syamsul Rijal Jamil, ex-Presiden Getar 1994 Okay. Kumpulan intim, Brother Alifi Alias, pengasas Gerimis 1995, Puan Siti Aisyah Ibrahim, Alumni Relation Divisions, staff dan semua alumni yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa. Mungkin saya akan pendekkan ucapan saya kerana kita ingin mendengar kupasan dan bicara daripada barisan panelis kita. Namun begitu, saya ingin mengambil sedikit masa untuk saya perkenalkan citra dan juga perkembangan terkini tentang aktiviti kebudayaan dan kesenian di IIUM. Sebagai makluman semua, boleh Puan Nora tayangkan? Terima kasih. Okey, mungkin sementara menunggu slide presentation itu, saya ingin juga membalas pantun Dr. Azam tadi. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang alumni kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Jadi terima kasih kepada semua, selamat datang kembali kepada semua pada malam ini untuk bersama-sama menghadiri program yang julung-julung kalinya diadakan. Okey, alhamdulillah. Nampak Tuan Syed? Nampak Doktor, silakan. Okey, alright. Citra ataupun Pusat Pembangunan Kelestarian Seni dan Budaya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan satu pusat yang bertanggungjawab untuk mengembangkan pertubuhan seni dan budaya tempatan dan antarabangsa yang bersesuaian dengan visi dan misi IIUM. Mungkin sedikit sejarah tentang Citra. Okey, Citra ini ditubuhkan pada sebelum Citra ditubuhkan, lebih kurang pada 1990, grup penggiat sastra Getar telah pun ditubuhkan. Kemudian sebelum ditubuhkan Citra, kita telah pun menubuhkan IIUM Cultural Unit yang dikendalikan oleh Encik Faisal Salim ataupun Bung. Kemudian pada 2003, Cultural Unit ini telah pun diletakkan di bawah Student Development Divisions. Maka tertubuhlah beberapa kelab seperti Kelab Angklung, Cak Lempong, Gamelan, Dikir Barat dan Nasyid. Kemudian kelab International Student juga ditubuhkan iaitu Ummul Qura dan As-Salam pada 2004. Pada 2009, Jamming Akbar telah diperkenalkan oleh Dr. Muhammad Iqbal dan Citra secara rasminya ditubuhkan pada 2014. Dan alhamdulillah kini Citra diletakkan di bawah Student Affairs and Development Division yang di bawah purview Deputy Rector Student Development Committee Engagement. Okay. Ini merupakan logo Citra yang kita design dan akhirnya Citra itu masuk Center for Arts and Cultural Sustainable Development, International Islamic University Malaysia. Mungkin saya terus kepada beberapa kelab yang mungkin para tuan-tuan dan puan-puan boleh jika berminat untuk bersama-sama terlibat dalam aktiviti clubs. Kita ada 16 kelab di bawah Citra, iaitu kelab Citra IIUM Al-Aqsa Friend and Society. Ini kelab yang berbentuk Islamic Culture and Heritage. Okay. Yang kedua, kita ada Citra IIUM Ummul Qura. Ini juga pelajar antarabangsa yang lebih tertumpu kepada Islamic and Arab culture.
Yang ketiga ialah As-Salam, Citra IIUM As-Salam Club, yang ini juga sangat aktif, yang juga the nature of clubnya adalah Islamic and Arab culture. Yang seterusnya IIUM Nasyid Club. Ini sangat aktif dan selalu menang di peringkat pelbagai peringkat di peringkat kebangsaan. Citra IIUM Nasyid Club, ini adalah nature-nya adalah nyanyian. Seterusnya IIUM Poetry Club. Ini sangat aktif dalam menganjurkan puisi, malam puisi dan sebagainya. IIUM Poetry Club. IIM Theatre Club. Citra IIM Theatre Club ini pun juga sangat aktif dan kita sedang pun merancang sebenarnya untuk mentaskan Debu Hiroshima dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan sebelum pandemik kita ada banyak beberapa teater yang kita pentaskan. Citra IIUM Angklung Club, yang ini juga sangat aktif membuat persembahan, berbagai persembahan di peringkat nasional. Citra IIUM Dikir Barat Sutra Pawana Club. Ini juga menang Johan pertandingan Dikir Barat beberapa kali. Andeka Cak Lempong, ini juga sangat aktif. Seterusnya ialah Citra IIM Gamelan Gema Gangsa Club. Yang ini kita sebenarnya hampir dapat membuat persembahan di Philharmonic, tetapi akibat daripada pandemik, program untuk persembahan di Philharmonic ditangguhkan. Tidak kali pertama lah pasukan gamelan akan membuat persembahan di Philharmonic Petronas, tapi terpaksa ditangguhkan. Percussion, Citra IIM Percussion Club. Seterusnya ialah IIUM Nafas Tari Dance Club. Nafas Tari Dance Club. Dan seterusnya ialah IIUM Acoustic Band yang selalu membuat persembahan semasa convocation. Citra IIUM Film Creative and Production Club. Ini juga sangat kreatif, membuat production video-video yang sangat berkualiti. Dan Citra IIM Art Club, Citra IIM Art Club. Dan Citra IIM Malik ataupun Malay Language and Literature Club. Okay, itulah pengenalan kepada 16 klub yang ada di dalam di bawah Citra yang seharusnya boleh dijadikan untuk semua kita bergiat selepas ini. Sebentar. Itu saja daripada saya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Pengenalan kepada kelab-kelab dan perkembangan terkini Citra, insya-Allah buat masa ini pihak kita sangat aktif mengadakan kelas-kelas teknikal seni dan budaya secara virtual, termasuk juga mengadakan diskusi-diskusi intelektual tentang perkembangan seni budaya dalam perspektif Islam dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mengalu-alukan penglibatan daripada semua alumni di dalam IIUM, dan kita mengalu-alukan kehadiran semua insya-Allah. Apabila keadaan reda, bolehlah hadir ke IIUM untuk kita beraktiviti dan juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Moga-moga seni dan budaya yang dibawa oleh IIUM ini akan dapat memberikan sumbangan yang besar kepada kepada negara dan umat, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasanya belum terlewat mengucapkan selamat datang dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi kita rasa kita nak dengar nyanyian pula sekarang ni. Jadi saya tidak membuang masa. Dengan ini kita ada selingan yang pertama dengan nyanyian kumpulan intim dengan lagunya Nur Kasih. Dipersilakan. We are Inti, and our musicians today is Pre-Acoustic. Alhamdulillah, we are so proud to be in this event, in this prestigious event. We're going to sing 3 songs today. Yeah. The first one is Nur Kasih,
The second one is Setanggi Syurga, and the final one is Salatun Bisalamil Mubin. Kita nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian untuk mengundang kami bersama-sama dalam event yang cukup bermakna ini. Ya. Dan insyaAllah kita akan dendangkan 3 lagu. Lagu pertama adalah lagu Nur Kasih. Nur Kasih, dan kemudian lagu kedua adalah Setanggi Syurga, dan kemudian lagu 3 adalah Salatun Bisalamil Mubin. Terimalah daripada kami, Nur Kasih. Here goes to you, Nur Kasih. Bagaikan permata di celahan kaca, kedipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasih-Mu mendamai di kalbu, jernih setulus dadahan doaku. Rahmati daku dan permintaanku, untuk bertemu di dalam restu. Kurniakan daku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia dialah penyeri, di syurga menanti dia bidadari. Kekasih sejati, teman yang berbudi, kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana keduniaan. Mekar hidup disiram nur kasih. Ya Allah, kurniakanlah kami isteri dan zuriat yang soleh, sebagai penyejuk mata. Kurniakan daku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia dialah penyeri, di syurga menanti dia bidadari. Kekasih sejati, teman yang berbudi, kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana dunia. Maka hidup ini disirami nur kasih, Mekar disiram nur kasih. Alhamdulillah, kita mengucapkan ribuan terima kasih Shah, Azamin, Rahim dan juga Syam. Kita ucapkan tahniah dan dah lama kita tak dengar nyanyian yang sedap-sedap begini sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan majlis kita malam ini dengan sesi forum. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Azam tadi, kita ada 3 panelis sebenarnya. Yang pertama, saudara Alifi Alias, ada yang mengenali beliau sebagai Ustaz Alifi Alias. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Yang kedua, kita ada Syamsul Rijal ataupun Jebat. Yang ketiga, kumpulan intim. Dan yang terakhirnya Dr. Zulkifli Hasan yang bersama-sama dengan kita. Jadi saya terus kepada panelis yang pertama, iaitu saudara Alifi. Alifi ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah
Vice President Gerimis di Pusat Matrikulasi UIM Lembah Pantai, dan sekarang ini beliau adalah pengurus Akademi Hana, pusat latihan, kelas bakat, lagu, korporat, iklan YouTube, jualan e-book, persembahan pentas, teater, terapi, produk review. Dan saya nampak dulu semasa beliau menjadi pelajar, beliau ni pun pandai melukis sebenarnya. Banyak yang boleh dilukisnya, logo, bahkan logo pertandingan Pekima, tak silap saya, adalah hasil tangan saudara Alifi. Jadi saudara Alifi, saya ingin bertanya saudara Alifi soalan yang pertama sekali. Dan soalan ini saya akan tanya kepada semua ahli panel yang lain juga. Bagaimanakah sebenarnya pengalaman, pengajian dan suasana persekitaran di UIAM ini telah membentuk anda seperti mana pencapaian anda hari ini dengan Akademi Hana-nya, dengan teaternya. Silakan saudara Arifi. Dalam masa 10 minit. Boleh. Kita ada soalan tambahan lagi. Silakan. Ada penjaga masa ya? Oh, ada. Saya akan tengok masa insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Brother Syed Tahir yang saya kenali daripada zaman matrikulasi Lembah Pantai lagi. Dr. Zulkifli yang sangat berusaha untuk menjayakan program kita pada malam ini. Dr. Azam selaku pengarah bahagian alumni division yang turut memberi kerjasama penuh untuk menjayakan perhimpunan alumni seni dan budaya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Nak suruh tepuk tangan kan macam mana pula biasa kalau buat motivasi kita boleh suruh tepuk tangan mamai kan. Dekat Zoom ni okeylah, tepuk dalam hati je lah Okay, jadi terima kasih Brother Syed. Jadi saya berkongsi sedikitlah kisah ataupun sejarah saya memasuki Pusat Matrikulasi UIA pada tahun 95 daripada Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisah, dan sebelum itu saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Apa Jemaah Shah Alam. Jadi bergiat ataupun berkecimpung dalam bidang nasyid ni daripada bangku sekolah lah. Jadi dekat sekolah lagi kami dah tubuhkan kumpulan nasyid Suara Hati. Dan masuk di Kisas, ahli berkembang, dan masuk ke Matrik UIA ada juga ahli-ahli Suara Hati yang masih bersama. Jadi kami teruskan usaha murni dengan melibatkan diri dengan persatuan yang sedia adalah. Cumanya nak cerita sikit sejarah Suara Hati ni, waktu tahun 1995 tu kami telah mengeluarkan album nasyid yang pertama, kaset lah zaman tu tak ada CD, DVD tak ada lagi. Jadi kaset Kembalilah Kasih itu adalah album Suara Hati yang pertama, dan menurut Abang Isman Hijaz, dia mengatakan bahawa album Suara Hati adalah album nasyid kontemporari pertama yang menggunakan full arrangement music sebelum Raihan keluar pada tahun 1997 dengan album Puji-Pujian. Ni fakta daripada Abang Isman lah. Jadi maksudnya waktu tu kira kami sebagai pencetus ataupun pioneer muzik yang menggunakan full arrangement, dan lagu-lagu dalam tu digunakan dengan banyak kali lah di Matrik UIA ketika Minggu Ta'aruf, lagu dalam program-program motivasi, dan suka juga saya nak menyebutkan salah satu lagu dari album Suara Hati itu turut dinyanyikan kembali oleh kumpulan intim. Siapa tahu boleh tulis di ruang komen. Lagu tu ciptaan Isman Hijaz dan juga lirik oleh Ustaz yang berbahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy kan. Siapa tahu lagu tu? Ku serah segala ketentuan, biarlah masa yang berbicara. Di pangku wajah yang layu dan aku telah jemu. Syah maksudnya? Okey, jadi itu antara lagu-lagu yang saya rasa berbesar hatilah kerana kumpulan intim menyanyikan semula lagu daripada Keluar Suara Hati itu. Jadi masuk di main camp kami teruskan juga dengan ahli-ahli yang baru sehingga terbit album kedua pada tahun 2000 berjudul Antara Kita. Dan sejarah Gerimis pula, jadi sebenarnya Tuan Syed banyak menyumbang kepada perkembangan seni dan budaya di matrikulasi sebenarnya. Sebabnya waktu itu Nasyid Club dia sangat bersaing dengan grup penggiat sastra. Jadi sebenarnya saya dengan Jebat ni memang bermusuh lah di matrikulasi sebab dia bawa tim pemuisi dan juga drama.
Dan saya pun sangat minat dengan puisi dan juga drama. Dan pada ketika itu nasyid club dia waktu tu Suam-Suam Kuku. Dia punya first AGM dia dalam 6-7 orang, 8 orang tengok auditorium tu penuh, geng-geng getar, weh getar sini, weh masuk getar. Jadi kita tak boleh jadi ni kan. Jadi saya mengadakan pertemuan sulit dengan Tuan Syed. Pertemuan sulit ya. Dan saya cakap, Tuan Syed, saya nak rebranding lah nasyid club ni kan. Kita sebenarnya nasyid ni boleh pergi jauh. Waktu tu nasyid tengah baru nak naik kan, baru lagi banyak grup-grup nasyid yang dah muncul di sekolah-sekolah. Suara Semakel ada, Al-Fa Ummah di Semak Kajang, Satu Mujahidin di Kisah, dan banyak lagi. Jadi cakap, Tuan Syed, kita boleh pergi jauh dengan seni dan budaya ni. Jadi saya cadangkan kita buat kita kembangkan nasyid ni. Bukan nasyid saja, dia ada seni suara, dia ada seni kompang, percussion, dia ada seni reka, ada seni hot dan sebagainya. Kan, jadi saya cadangkan kita buat satu grup impresi seni. Ringkasnya Grimis. Tuan Syed kata kita on. Waktu tu penasihatnya waktu tu ialah almarhum Tuan Haji Nawawi, bekas pengarah besar Islam, lecturer English di Matrik, dan merupakan ayah kepada almarhum Johan Nawawi yang buat lagu UIM. Jadi Tuan Haji Nawawi kata why not? Dia kata teruskan. Jadi tertubuhlah Grimis pada tahun 95, maknanya kami second year, saya sebagai vice president. Waktu itu kita buat satu launching dengan gimmick. Kalau nak tahu waktu itulah bermulanya era gimmick-menggimmick ni. Bila launching je banner turun, bila penutup je banner naik balik. Macam mana nak tahu tu? Zaman-zaman tu lah kita belajar di matrik tu kan. Kaedah menggulung banner naik ke atas balik kan. Jadi kita launching Grimis, tengok yang senyum-senyum tu maknanya dia pernah buat lah tu. Kan, tengok dekat dalam video ni ada senyum tu, dia teringat lah tu. Ada juga gimmick dia naik tak turun-turun, ada juga kan. Banyak trial and error. Ni si geng-geng praktek ni ramai ni. Jadi waktu tu alhamdulillah launching pertama grup impresi seni dengan dibuat di auditorium Matrik UIA Lembah Pantai, full house. Alhamdulillah, yang pendaftarannya sangat luar biasa. Dan start daripada situlah kita banyak mengadakan program-program. Kalau hari Sabtu tu Grimis buat show, hari Ahad Getar buat show. Minggu depan Grimis masuk buat konsert, Getar buat pertandingan pula. Macam itulah lebih kurang meriahnya suasana seni dan budaya di matrikulasi Lembah Pantai pada ketika itu. Dan alhamdulillah usaha mengembangkan budaya itu, kita ada seni hot, kita jemput batik cantik kita buat, seni reka dan sebagainya. Selain pada seni nasyid dan juga percussion, nampak berkembanglah. Dan Grimis terus, waktu tu penasihatnya Madam Nik Haslina, menjadi penasihat berbelas tahun juga kot, sehingga di Matrik PJ. Dan saya rasa Cik Abbas Hassan juga mewujudkan satu suasana yang sihat untuk perkembangan seni dan budaya, saya rasa. Cik Abbas sebagai dekan pada ketika itu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak pentadbir Matrikulasi yang sangat memberi sokongan penuh kepada proses perkembangan seni dan budaya hingganya tercetus budaya yang bercambah, bukan saja dari segi seni suara, seni lakon, tetapi dari segi pembentukan peribadi pelajar-pelajar di matrikulasi UIA pada ketika itu. Membawa saya kepada soalan yang kedua, Rifi. Saya ingin bertanya tentang kepentingan seni dan budaya kepada kanak-kanak dan generasi muda. Saya nampak mungkin saudara Alifi juga hari ini ada Taska dan ada Tadika dan ada akademi. Boleh sentuh sikit tentang kepentingan seni dan budaya kepada kanak-kanak dan generasi muda. Silakan. Terima kasih Tuan Syed atas soalannya. Untuk makluman hadirin hadirat, saya sekarang ini turut mengusahakan Tadika dan juga membuat modul-modul kelas bakat lah, kelas bakat di samping membuat lagu-lagu Tadika. Jadi pada pandangan saya ini salah satu bidang atau cabang pendidikan yang perlu ada orang ceburi, selain daripada yang grad UIA, ada yang kalau kebanyakannya waktu tu geng-geng nasyid ni nak buat album sendirilah waktu zaman-zaman tu kan. Jadi saya melihat seni dan budaya inilah satu cabang yang perlu diterapkan di usia muda, kerana ia sangat membentuk karakter seseorang. Kerana perkataan budaya itu sendiri berasal daripada perkataan budi dan juga daya. Jadi budi dan daya sendiri dia tak boleh berdiri sendiri. Budi itu dia kena budi pekerti. Kalau daya tu dia kena ada daya usaha. Jadi bila dia combine dua perkataan ni, nampak budi pekerti seseorang itu dalam arti kata yang lain, dia perlu ada daya dan usaha untuk
menjadikan dirinya sebagai satu contoh ataupun role model. Dalam erti kata yang lebih luas, budi pekerti ini adalah akhlak. Jadi budaya ni bukan saja skopnya terlalu kecil. Seperti kita yang kita faham sekarang ni lebih kepada adat resam, lebih kepada nyanyian, tarian, tapi sebenarnya budaya ini adalah dalam konteks yang lebih luas adalah pembentukan daya pemikiran, gerak hati dan kerahan tenaga lahir manusia. Jadi lihat pada apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang dengan segala gejala sosial yang sangat kronik. Jadi kita nak mengubah golongan yang sudah dewasa ni mungkin mengambil masa yang agak ataupun mengambil susahlah nak ubah orang yang dah besar ni, ataupun mungkin ada golongan yang boleh terjun ke mainstream, contohnya adik-adik intim dia boleh buat konsert yang boleh menghimpunkan pelbagai golongan manusia sampai ke luar negara, alhamdulillah. Jadi saya mengambil satu pendekatan, kita tak dapat ubah orang yang dewasa, kita ubah ataupun kita bentuk daripada usia muda, seawal muda, kanak-kanak. Jadi daripada lagu-lagu, nasyid-nasyid dan zikir-zikir yang kita alunkan, yang kita cipta, macam saya buatkan kursus guru kafar. Jadi kita memperkenalkan Tuhan itu seawal mereka usia muda dengan lagu-lagu nasyidnya yang sangat membawa rasa bertuhan dalam hati kanak-kanak. Jadi insyaAllah bila dapat diterapkan seawal usia muda ini, kita dengan harapannya mereka membesar dengan orang yang berbudi dan berdaya dan juga berakhlak mulia. Jadi lepas tu ikutlah nak hantar ke UAE ke, nak hantar luar negeri ke, nak hantar mana-mana, nak jadi profesional ke, nak jadi pensyarah, jadi cikgu, insyaAllah mereka adalah profesional yang berakhlak dan juga berbudi pekerti. Jadi itulah. Terima kasih Saudara Alifi. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita boleh sambung nanti. Nampaknya satu perbincangan yang menarik. Anak Melayu bersopan santun, anak Cina menjual ikan. Saya nak berpantun tapi tak reti nak teruskan. Jadi kita ahli panel kita kedua. Ini apakah benar kau ingin bersungguh-sungguh kau ingin membunuh Kutuah? Itulah ucapan Hang Tuah dalam hikayat Hang Tuah. Jadi kita bersama-sama dengan saudara Syamsul Jamil ataupun Jebat. Saya tanya dengan dia, marah tak saya panggil Jebat? Dia kata, itu adalah nama saya, Tuan Syed. Dia kata. Jadi saudara Syamsul, soalan yang saya tanya kepada Alifi juga, bagaimanakah pengalaman pengajian dan suasana persekitaran di UIAM membentuk anda? Seperti mana pencapaian anda hari ini? Syamsul Jamili ini juga adalah Presiden Getah di Pusat Matrikulasi tahun 1994 dan juga penggerak teater, puisi dan sekarang ini adalah Industrial Relations Expert, Human Resource Consultant dan juga Management Coach. Jadi dengan tidak membuang masa, saya bertanya dengan soalan pertama tadi, bagaimanakah pengalaman pengajian dan suasana persekitaran di UIAM membentuk anda seperti mana pencapaian anda hari ini? Silakan. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terbina daripada ramai abang-abang senior yang bagus di UIA bermula daripada matrik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar nama seperti Gibran Agi, Azizi Chang Adnan, itu adalah antara ikon yang memberi banyak inspirasi kepada saya untuk bergerak dalam dunia teater. Memang saya meminati teater dan nama Jebat itu pun sebenarnya lahir pada ketika program silaturahim, orientation week, silaturahim week tu di akhir seminggu tu kami kena present dan saya present satu persembahan teater dan saya memegang watak Jebat ketika itu. Presentation tersebut berjaya mendapat tempat pertama dan di situlah kekalnya nama saya Jebat sampailah ke akhir saya keluar daripada UIA. Dan membawa aspirasi Jebat itu juga, bila saya melihat bagaimana Gibran Agi bermula dengan Getah, kemudian disambung oleh Azizi Chang Adnan, mereka melakonkan sesuatu yang pada saya bukan level student, dia dah jadi professional actor. Dan watak-watak ini memberi banyak inspirasi kepada saya kenapa kita tak boleh menjadi lebih daripada apa yang kita boleh buat. Dan di UIA, kita ada semua fasiliti ni. Kenapa kita tak mencari sesuatu additional value kepada apa yang UIA berikan? Di situlah juga tuan-tuan dan puan-puan, apabila latihan-latihan lakonan dibuat, kita mula melakonkan watak orang lain.
dalam teater, saya lebih fokus kepada teater kerana di situlah saya punya forte sebenarnya. Di dalam teater ni tuan-tuan, kita tidak melakonkan watak kita melakonkan watak orang. Bila kita melakonkan watak orang, baru kita nampak sebenarnya watak yang kita lakonkan itu berada dalam keadaan yang innocent, yang tidak bersalah, walaupun anda melakonkan watak seorang pencuri. Pada orang lain, pencuri itu jahat. Tapi bila anda melakonkan watak pencuri yang terpaksa mencuri untuk menampung kehidupan anda ataupun keluarga anda yang sedang sakit, ibu yang nakkan ubat tapi tak ada duit, anda tak melihat itu sebagai satu kesalahan. Begitulah bagaimana perspektif kita di luar pun sebenarnya kita mudah nak judge orang lain atas kesilapan yang dia buat. Pada kita dia salah. Hakikatnya kita tak tahu apa sebenarnya watak yang dimainkan oleh orang itu. Kita mudah untuk nak menghina orang. Kita mudah untuk nak melabel orang. Kita mudah untuk nak cakap orang jahat. Ini bukan ceramah, ini adalah ekspresi perkongsian. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, watak-watak yang berada di sekeliling kita ini adalah the real life character yang kalau kita berada di tempatnya, saya jamin tuan-tuan tak boleh handle macam mana dia buat. Betul Allah kata, aku memberikan sesuatu kepada engkau kerana engkau layak untuk nak buat benda tu. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melihat suatu kesilapan yang berlaku, jangan terus nak menuding jari, fahami dulu kenapa jadi benda tu. Di situlah juga bagaimana apabila saya mula embark dalam dunia perundangan dan bila saya mula terlibat di dalam dunia sumber manusia, bila saya lihat balik semula, kebanyakan bosses ataupun majikan yang lebih memahami seni, mereka ini adalah bos-bos yang baik. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda seorang bos yang ada nilai estetik dalam diri anda, datang pekerja anda lambat ke pejabat, bagi bos yang biasa, first thing first, bila pekerja itu lambat, paling simple adalah you buat apa? You marah staff tersebut. Kalau lebih daripada 2-3 kali memang kena makilah jawabnya. Tapi tahu tak anda bahawa staff yang datang lambat tu dia tak pernah datang lambat pun, jarang datang lambat. Tapi for the past 1 week dia terpaksa datang lambat kerana dia terpaksa jaga ibu dia di hospital. Dia pula jenis staff yang takkan lepaskan ibu dia even kepada nurses dan dia akan uruskan sendiri ibunya di hospital dan kemudian berebut daripada hospital nak pergi ke tempat kerja. Langgar segala traffic light, langgar segala apa, yang penting nak sampai ke tempat kerja. Sampai-sampai terpaksa datang lambat juga. Dan apa yang dia dapat, dia kena maki dengan bos. Kalau tuan-tuan menjadi pekerja tersebut, tuan-tuan rasa apa? Di sinilah peranan betapa empathy itu datang daripada nilai seni yang duduk dalam diri. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam itu seni yang nilainya sangat-sangat hebat. Al-Quran itu nilai kesenian yang tak boleh nak ditiru oleh manusia sebab dia bukan datang daripada manusia. The highest level of arts yang ada adalah pada Al-Quran dan diturunkan secara pastinya. Saudara Syamsul Rizal membawa saya kepada soalan kedua. Boleh tak saudara bercakap sikit tentang seni budaya dan kepimpinan? Nampaknya saudara hari ini banyak dah terlibat dalam bidang kepimpinan. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau semua orang pernah kenal Adolf Hitler, seorang diktator yang sangat hebat di dalam dunia ni. Dan tahukah anda bahawa Adolf Hitler bermula daripada seorang artisan. Dia seorang pelukis. Dia seorang artistik leader yang dia seorang artis yang sangat hebat dari segi lukisan. Now, bila dia melukis, dia juga sebenarnya menstrategikan banyak perkara dalam kepala dia. Sebab itu bila dia memimpin Jerman dalam perang dunia yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bagaimana nilai seni askar Jerman itu dari segi pakaian, dari segi peralatan, dari segi strategi sangat berbeza dengan mereka. Nilai seni yang ada dalam seorang pemimpin dia akan menjadi bercambah sebab itu dinamakan atau istilah paling mudah kita kenal sebagai creativity. Creativity is one thing. Empathy is the second one. Kreatif tak ada empathy, macam Hitler, dia tidak ada empathy, dia melanggar sama sekali, tapi dia kreatif. Tapi bagi leader yang ada kreativiti, yang ada empathy dan dia di guide ataupun dipandu dengan Islam itu sendiri, maka dia tidak akan jadi hanyut seperti mana Hitler lah. Yang saya cuba nak sampaikan adalah, tuan-tuan dan puan-puan, banyak leader di luar sana, banyak ketua di luar sana, tapi berapa ramai antara ketua yang tuan-tuan dan puan-puan pernah bersama dengan mereka yang tuan-tuan suka? Berapa ramai? Daripada 10 yang ada, mungkin 8 yang tak suka. Hanya 2 yang bagus. Yang 2 yang bagus tu, kenapa tuan-tuan suka dia? Antara satu sebabnya kerana dia ada perasaan empathy. Dia faham staff dia. Dia faham pekerja dia. Dia faham anak buah dia kat bawah.
Dan kalau tuan-tuan tengok peribadi mereka ni orang yang lembut, orang yang menghayati lagu, orang yang tengok kesenian, yang duduk pergi dengar Philharmonic punya show. Ini orang yang ada nilai estetik tinggi dalam diri dia. Dan dia meluahkan balik semula hasilannya itu kepada orang untuk orang terima dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, UIA adalah tempat saya berkembang secara estetik begitu. Saya kenal nama-nama seperti Pak Mazuki, jurulatih teater saya yang banyak membentuk diri saya. Itu ketika saya di main camp. Begitu juga dengan saudara Bung Faizal ataupun Faizal Salim, yang mana dia banyak membantu saya dari segi cara bagaimana mengurus organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa ikon-ikon ini di UIA, saya takkan jadi seperti mana saya sekarang. Dan Tuan Syed, ya Tuan. Baru nak sebut nama saya dah tadi. Apa, saya nak tanya ni Syamsul Rizal dan Alifi sekali lah. Antara Getar dengan Grimes ni, rivalry ni siapa yang selalu dapat crowd ramai di auditorium Matric tu? Ya, biar loser jawab lah, Silakan loser. Tak ada masalah Tuan Syed. Waktu tu kita orang naik seiring Tuan Syed. Even saya pun terlibat dengan pertandingan puisi di Getar bersama dengan saudara Rozan, dan saya sendiri pernah bernaung di bawah Tuan Jebat untuk melakonkan teater Mahkamah Keadilan di Pekan Teater Selangor Petaning Jaya. Jadi kami ni duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jalan boleh bersaing waktu di Matric sampailah ke main camp, insya-Allah. Tak ada masalah Tuan Syed. Saya akan tahniah kepada saudara Jebat dan Alifi. Saya rasa begitu kerdil hari ini, dah semakin lama semakin berusia dan mereka semakin maju ke hadapan. Saya merasa bangga, alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan panelis yang ketiga. Kita ada Shah, Hazamin, Rahim dan Syam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi anda yang mengenali mereka ini, kumpulan ini mempunyai pencapaian yang cemerlang dari segi pengeluaran album. Dan kesemua album mereka telah mencapai anugerah platinum, iaitu melebihi 25,000 unit. Jadi saya menjemput kumpulan intim dengan soalan saya yang pertama tadi. Bagaimanakah pengalaman pengajian dan suasana persekitaran di UIA telah membentuk anda pada hari ini sehingga dapat mengeluarkan album? Saya rasa ada album pertama terjual hampir 80,000 unit. Jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed dan yang saya hormati ahli-ahli panel kita yang hebat-hebat, Masya Allah. Bila bercerita daripada ahli-ahli panel tadi, dia menyingkap balik nostalgia terbayang balik suasana-suasana di Lembah Pantai, di PJ, di Gombak. Baik, alhamdulillah kami sendiri memang tercetus dan terbentuk di UIA. Dan memang kalau kita dengar tadi saudara Jebat tadi cerita bahawa nama Jebat itu sendiri pun didapat waktu minggu orientasi ataupun ta'aruf week ya, dalam persembahan. Dan begitu juga intim sendiri, kumpulan intim itu asalnya tercetus dan tertubuh ketika mana minggu orientasi juga ya, ataupun kita panggil ta'aruf week lah masa tu, yang mana kami kena buat persembahan dan kita buat secara ad hoc group tu untuk pertandingan masa ta'aruf week. Jadi mungkin lepas ni ta'aruf week ni kena diambil berat lah, dia pandang berat sebab benda tu akan menentukan, boleh menjadi penentu kepada hidup seseorang lah. Macam mana kami sehingga hari ini 20 tahun lebih bersama dengan kumpulan intim tercetus juga daripada ta'aruf week tu sendiri. Alhamdulillah kami sangat bertuah sebab dapat belajar di UIA, yang mana suasana UIA itu sendiri dari segi pentadbirannya, dari segi pelajarnya, dari segi suasana, lokasi dan sebagainya, semua sangat-sangat membantu ke arah menyuburkan atau ke arah memajukan minat kami dalam kesenian itu sendiri. Saya ingat kami waktu inti masuk UIA tahun 98, waktu tu nasyid tengah meletup di Malaysia, yang mana Raihan 96-97 baru keluar, dan masa tu UIA orang panggil kilang nasyid dah. Sebab hampir setiap kolej, setiap kuliah ada kumpulan nasyid masing-masing. Termasuklah kami juga masa tu. Dan seingat saya ada masukkan dalam buku biografi intim yang kita baru keluarkan baru-baru ni, sempena 20 tahun intim. Kolej waktu tu kami waktu tu dah pindah daripada Lembah Pantai ke PJ lah. Kami selalu balik lewat malam sebab ada recording lewat lah selalu sampai pukul 2-3 pagi kan. Jadi beberapa kali lah kami kena tahan dengan Pak Gad masa tu.
Pak Gat marah, Pak Gat tak bagi masuk, ada yang kami kena balik semula ke studio tidur dekat pejabat Hijaz masa tu. Tapi akhirnya alhamdulillah bila kami berjumpa dengan pengetua kolej, dan pengetua kolej kita macam kata Tuan Jebat tadi lah, dia ada empathy dia. Dia cuba memahami apa yang berlaku pada pelajar dia ni, pada kami semualah intim ni. Jadi dia beri kita satu surat untuk kita, surat kebenaran untuk kita balik lewat. Maksudnya bukan kita saja-saja nak balik lewat, nak pergi huha-huha ke nak pergi mengarut, tapi kita pergi ada recording, ada urusan rakaman dan sebagainya. Jadi alhamdulillah disebabkan itu kami lebih mudah lagi untuk buat recording, dan akhirnya terhasillah album Kasih Kekasih pada tahun 2000. Maknanya sepanjang 2 tahun kami di Matrix, kami buat rakaman dan sebagainya. Pada tahun 2000 kita keluarkan album Kasih Kekasih. Jadi saya rasa sedikit sebanyak UIA itu sendiri memang sangat-sangat kondusif, sangat-sangat supportive dari segi untuk memajukan bakat pelajar-pelajarnya lah. Alhamdulillah. Walaupun kami belajar bidang engineering, mungkin orang kata agak jauh juga perginya daripada kesenian tu, tapi disebabkan suasana dia tu dengan keadaan sekitar UIA itu menyebabkan kami pada masa tu dapat meneruskan minat dalam bidang nasyid ni lah. Itu sikit sebanyak saya berkongsi lah. Terima kasih. Membawa saya kepada soalan yang kedua, iaitu boleh ke kumpulan intim sama ada Syah ke Hazamin ke Rahim atau Syah menceritakan sedikit tentang seni budaya dan nasyid mainstream serta impaknya kepada masyarakat hari ini. Syaril. Saya boleh tengok wajah kumpulan intim ni, mata saya terpandang lembah pantai seperti lampu bulb yang besar, terang-menderang nampak. Silakan. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Syed, Tahir dan juga semua panelis dan juga hadirin hadirat yang ada pada malam ni. Terima kasih, dan menjawab kepada persoalan tadi, mainstream ni kata apa? Arus perdana lah kan bahasa kita. Jadi sebenarnya memang seni dan budaya itu sentiasa berevolusi mengikut trend ataupun aliran zaman itu. Jadi kalau zaman kami awal-awal album Kasih-Kasih yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi, 80,000 tu kaset sebenarnya tahun 2000 kan. Tapi kalau sekarang ni kaset, saya rasa most of us dalam grup sekarang ni tak adalah kaset player kot. Wallah ta'ala alam lah. Dan saya rasa kami sendiri sebagai kumpulan, saya sendiri secara peribadi, kaset intim yang first dan second album tu dah tak ada dah. Tak tahu letak mana. So disebabkan revolusi tu, jadi sebenarnya nasyid elemen yang dibawa sebagai nasihat, sebagai education, kita istilahkan sebagai edutainment. Education and entertainment, di mana ada unsur pendidikan dan juga hiburan yang mendidik. Sebab itu saya rasa dia walau macam mana teknologi yang hadir pun, daripada kaset menjadi CD, menjadi DVD, menjadi sekarang ni streaming, dia tetap akan relevan. Dan macam mana Ustaz Alifi kita yang giat dengan pengajian untuk kanak-kanaknya, saya pula terlibat dengan suara Ustaz Musa. Sebab kalau biasa tengok Omar Dahana, suara Ustaz Musa tu suara saya lah tu. Jadi maksudnya daripada semua generasi, daripada yang muda, yang kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, bawa ke remaja, ke dewasa, semuanya perlukan hiburan-hiburan tertentu. Dan alhamdulillah apa yang dibawa oleh seni Islam tu sendiri, dia memenuhi setiap ruang peringkat usia tu. Dan alhamdulillah walaupun arus perdana tu bergerak begitu laju, kalau kita tengok sekarang ni orang boleh tengok music video tu secara percuma di YouTube, boleh dengar di Spotify, kalau beli pun mungkin di iTunes dan sebagainya, tapi elemen-elemen tu boleh disampaikan dengan mudah dan terlalu cepat untuk disebarluaskan. Alhamdulillah. So saya rasa di sinilah peluangnya untuk semua yang terlibat, sama ada di bidang teater, di bidang puisi, di bidang apa pun yang kita libatkan,
kita perlu bawa angkat kita punya nilai seni itu seiring dengan arus perdana ataupun mainstream yang ada pada hari ini. Jadi insya-Allah alhamdulillah kami pun Intim dapat terus bertahan hingga ke hari ini. Kita ada Intim Digital yang mana kita sebenarnya lebih daripada, bukan kalau di Malaysia ni 30 platform digital yang kita ada, Joox, Spotify, Deezer, iTunes, KKBox dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita dah berada di seluruh dunia yang mana kita ada lebih kurang 200 lebih platform di seluruh dunia yang kita boleh sebarkan konten-konten ataupun pengisian-pengisian Islamik kita. Dan lebih lagi alhamdulillah kita juga berpeluang untuk menerbitkan ataupun menghasilkan bacaan Al-Quran 30 juzuk seorang qari yang mana bekas pelajar UAE juga, iaitu Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar Al-Hafiz yang merupakan qari Malaysia, yang mana bacaan dia bukan setakat didengari oleh penduduk Malaysia tapi alhamdulillah dah sampai ke benua-benua seluruh dunia, alhamdulillah. Jadi saya nak tanya satu soalan lagi. Ya, betul. Apakah nasihat kumpulan Intim lah dan saudara juga kepada pelajar-pelajar UAE yang ingin bangkit baru sebagai kumpulan nasyid? Ada sedikit nasihat. Rahim, silakan Rahim. Atau Hisham. Kepada grup-grup mungkin di Matrix ada kumpulan nasyid dan kami dapati agak baik. Cuma kalau mereka ingin bangkit sebagai artis nasyid, apakah nasihat saudara? Silakan. Silakan Rahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Syed, Profesor dan seluruh yang hadir pada malam ni. Nampak tadi ada Kak Nik Aslina sebagai sebahagian daripada guru kami lah yang membentuk kami semasa dalam Grimis tahun 1988 dahulu sampai jadi hari ini. Jadi bagi saya antara resepi ataupun perkara yang penting bagi orang yang ajat untuk menjadi artis dan sebagainya, perlu bermula daripada bawah. Kita belajar daripada guru. Seperti kami dulu bermula dengan Grimis, pernah pun bermimpi nak menjadi artis. Bahkan kita pergi persembahan sana sini, ada dijemput di sana sini, pergi pertandingan sana sini. Yang pentingnya di dalam pelajaran yang kita dapat daripada Grimis ialah kita belajar daripada abang-abang senior ketika itu. Kami sempat belajar dengan abang batch abang Ipin, ada nampak abang Fahmi tadi. Kita belajar daripada orang yang di atas kita, daripada guru. Dan daripada guru kita mengambil daripada guru-guru mereka yang mereka turunkan kepada kita, dan itulah dipanggil sebagai, kalau kita belajar ilmu agama itu ada konsep sanad kan. Keberkatan kepada sanad kita belajar walaupun ia adalah sekadar ilmu bernyanyi ataupun ilmu berkarya dan sebagainya, tapi bila bersandar kepada guru yang niatnya khalis, niatnya ikhlas, akan membuatkan kita dalam, walaupun kita tidak pernah bermimpi tapi kita tersedia dengan sendirinya. Saya nak menjawab soalan pertama tadi walaupun saya tak ditanya soalan ni. Apa yang sangat besar jasa UIA kami ialah ketika mana kami menjejakkan kaki ke bumi Amerika seperti di Kanada. Kami berada di bumi Mesir, berada di bumi Turki. Mana itu masa 20 tahun yang lepas kita belajar di UIA, kita dah jumpa dengan orang-orang yang antarabangsa. Keantarabangsaan UIA itu sangat membantu kami untuk berinteraksi. Bahkan kita alhamdulillah Intim pernah masih lagi berkolaborasi dengan sebuah boleh dianggap sebagai giant of Islamic label, Awakening Records. Ya, mereka ni ada orang berasal daripada Mesir, daripada Amerika. Jadi UIA sangat banyak jasanya kepada kami untuk mengajar kita bagaimana kita mengenal budaya bangsa-bangsa lain, orang-orang lain di luar. Dan daripada bawah tadilah kita belajar daripada tidak ada apa-apa, dan akhirnya alhamdulillah perlahan-lahan kita belajar, dan akhirnya apa yang kami ada hari ini sebenarnya sangat jasanya besar daripada UIA sendiri. Wallahualam. Terima kasih. Jadi saya tak tahu sama ada betul atau tidak kesimpulan saya, tapi saya lihat pusat matrikulasi UIA sebenarnya adalah satu pusat yang subur
untuk pertumbuhan nasyid ini nampaknya. Dengan grimasnya, dengan getarnya saudara Jebat tadi, dengan Alifi nampaknya begitu. Jadi saya pun betul lah, kita boleh setuju begitu Betul. Jadi membawa saya nak cadangkan Intim ni kita masukkan dalam senarai IUM Prominent Alumni yang ada gambar susun dekat dinding UIA. Ni perhatian Dr. Zulkifli Sekarang ni kita membawa kita kepada ahli panel yang terakhir, iaitu Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti UIAM, Dr. Zulkifli Hasan. Jadi Dr. Zulkifli Hasan ini sebenarnya adalah seorang yang bergiat dalam bidang persilatan juga sebenarnya, dan juga seorang pemuisi. Jadi yang mempunyai gayanya yang tersendiri. Jadi saya mempersilakan Dr. Zulkifli Hasan untuk membuat sedikit rumusan hasil daripada perbincangan ahli panel tadi. Doktor, mungkin doktor boleh membawakan satu rumusan. Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed dan terima kasih kepada barisan panelis. Saya akan pendekkan rumusan ini kerana ingin memberikan lebih masa kepada sesi perbincangan dan sesi soal jawab nanti insya-Allah. Okey, saya rumuskan kepada 5 perkara berdasarkan kupasan daripada panelis-panelis kita yang arif lagi bijaksana. Okey, yang pertama ialah rangkuman yang boleh saya buat dan rumuskan ialah seni dan budaya dan aktivisme dalam seni dan budaya ini sebenarnya membentuk pemikiran, syasiah dan pembangunan diri kepada seseorang itu. Yang kedua ialah seni dan budaya gabungan daripada education dan entertainment, edutainment sebenarnya boleh dijadikan wadah bukan sahaja untuk membentuk diri tetapi juga sebagai medan dakwah untuk dekat dengan masyarakat. Yang ketiga ialah saya melihat kupasan-kupasan yang diberikan tadi itu bi'ah ataupun suasana yang ada di IIUM ataupun di OIM pada waktu itu menyediakan suasana yang kondusif telah menyumbang kepada pembangunan diri dan perlunya saya merasakan kita bersama-sama untuk mengembalikan suasana bi'ah solehah atau kondusif tersebut di dalam kepada IIUM Garden of Knowledge and Virtue. Yang keempat, IIUM mempunyai ramai bakat yang hebat dan kreatif walaupun kita tidak mempunyai School of Music seperti universiti-universiti lain. Ianya perlu digilap dan diberi peluang dan diberi bimbingan supaya kita dapat menghasilkan produk-produk ataupun graduan-graduan yang ada seperti ada pada hari ini. Dan akhir sekali ialah saya ingin merumuskan adalah mungkin sudah sampai masanya untuk melihat peranan kita semua alumni yang telah pun mencipta pelbagai kejayaan untuk sirih pulang ke gagang kembali ke IIUM Garden of Knowledge and Virtue ini untuk kita bersama-sama menginspirasi pelajar-pelajar kita dan membimbing pelajar-pelajar yang ada pada hari ini yang berbakat besar untuk kita sama-sama dapat menghasilkan graduan yang dapat menyumbang kepada negara, yang dapat menyumbang menerusi seni dan budaya. Itu sekadar daripada saya rumusan tidak lebih daripada 80 patah perkataan. Nanti kita teruskan dengan sesi Q&A. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Dr. Zulkifli Hasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan program kita malam ini dengan persembahan kedua daripada kumpulan Hijaz dengan lagunya Setanggi Syurga. Silakan. Intim Tuan Syed. Oh, kumpulan Intim. Saya ni tersasul pula. Silakan kumpulan Intim. Tak maaf saya. Silakan dengan lagu Setanggi Syurga. Okey, untuk lagu yang seterusnya temalah Setanggi Syurga. The next song will be Setanggi Syurga. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa digenggammu. Tu saya tu. Iya tu. Bukan kilauan sebilah belati. Oh tersiksa jiwa merindu
bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup redup mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku kerut pada teduh untuk bernaung, karena awan itu rapuh. Membawa ke syurga hakiki dan abadi. Dendam tak marak menyala dan membakar oleh putih salju yang berguguran. Karena dosa itu lebih hitam dan kelam. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk bernaung. Anyam rindu menjadi hamparan, kenalku pasti adanya pertemuan. Di sana nanti bukti cinta suci dilafazkan, tak bertemu pengucapan. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi syurga, bukan kilauan sebilah belati. Sebenarnya ada banyak chat yang kita nampak dalam komen ini, daripada ada lebih kurang 99 plus chat ya. Ada yang menyebut tentang kumpulan nasyid, ada yang menyebut tentang khat, dan ada yang mencadangkan kumpulan begini diadakan lagi di masa akan datang, dan pelbagai komen sebenarnya ya. Ada banyak sangat komen, jadi saya rasa kita boleh fokus juga kepada dengan perbincangan-perbincangan ini. Okey, jadi tuan-tuan meneruskan majlis, tamat forum kita pada malam ini, dan juga kita telah mendengar daripada kumpulan intim tadi. Jadi sekarang ini kita buka perbincangan kepada semua para hadirin dan hadirat pada malam ini. Jadi kalau saya boleh dibenarkan sebentar menjemput Puan Hafsah Yusof daripada STAT, kalau ingin memberikan pandangan sedikit, Puan. Okey, kalau tak ada, saya buka kepada kesemua para hadirin dan hadirat untuk memberikan soalan, pertanyaan ataupun komen. Jadi pihak yang menguruskan majlis, saya minta bukakan chat kepada semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian, saya Anwar Siddiq Yarudin dari Ipoh, Perak. Baik, sedikit perkongsian lah ya, berkaitan dengan getar. Jadi bermulanya getar ni pada tahun 1990, di mana saudara Ikmar Rashmi Ismail
bersama saya sendiri, bersama Gibran Agi dan yang lain-lain telah berbincang dan memohon untuk menubuhkan Getar, dan kami adalah kata AJK pertama bagi Getar. Dan hasil daripada Getar itu selain daripada Datuk Asri Kalbi dalam bidang puisinya, pementasan pertama teater di Pusat Bertikuasi di Lembah Pantai itu adalah Mat Cermin. Jadi pada ketika itu alhamdulillah Tuan Syed banyak membantulah Getar dalam penubuhannya dan juga menjayakan program pertama ataupun teater yang dipentaskan buat pertama kalinya, iaitu Mat Cermin. Itulah sedikit perkongsian pada malam ni bagaimana Getar diwujudkan di matrikulasi Lembah Pantai. Sekian, terima kasih. Ada teater berjudul Mencari Kiblat, tak silap. Okay, jadi saya persilakan lagi komen-komen. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Tuan Syed dan juga kepada semua para alumni Seni Budaya UIAM. Saya Azri Arifin, saya merupakan mantan Setiausaha Getar pada tahun 2006 kalau tak silap, dan juga Presiden Persatuan Presiden Poetry Club pada tahun 2009. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada Citra sebab telah pun menganjurkan aktiviti ini, dan saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama bergabung semula untuk duduk berbincang tentang apakah pertama adalah untuk mengenang apa yang telah pun dilakukan sebelum ini, aktiviti kebudayaan di UIAM, dan seterusnya mengambil daripada pengalaman tersebut untuk terus bergerak ke hadapan dan mencari hala tuju untuk apakah yang ingin diperjuangkan oleh Citra, apakah yang ingin diperjuangkan tentang takrifan seni budaya di UIAM. Jadi sudah pastinya UIAM adalah sebuah institusi IPTA yang mana sudah tentu kita bukannya sebuah akademi seni yang ada jurusan-jurusan seni, budaya, muzik dan sebagainya, tetapi mahasiswa yang terlibat di dalam persatuan kebudayaan adalah mereka-mereka yang passionate, yang benar-benar terlibat minat di dalam kegiatan seni budaya. Jadi kenapa mereka terlibat? Apakah arah tuju yang ingin kita bawa mereka? Adakah kegiatan-kegiatan ini hanya sebagai sebuah hiburan, sebuah hobi? Adakah kita penglibatan di Citra ini adalah untuk menjadikan seni itu sebagai sebuah kerjaya, atau sebagai untuk mengasah kemahiran insaniah mereka? Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin kita boleh diskusikan lebih lanjut lagi lah, sebab saya percaya bahawa seperti yang telah pun dibincangkan, diperkatakan oleh Tuan Jebat tadi, bahawa seni budaya itu memang mengasah kemahiran insaniah kita. Cuma mungkin saya rasa ramai lagi yang nak bercakap, tapi yang pertama adalah saya ingin berkatakan adalah semangat kesetiaan dan kebersamaan. Sebab tadi kita tahu memang di UIAM kita banyak kegiatan nasyid, teater, tetapi mungkin selepas ini kita boleh melibatkan juga diskusi tentang kelab-kelab lain juga, kelab-kelab muzik, kelab aglong, gamelan, pantun juga. Kita ada kumpulan pantun yang sangat kuat, dan juga satu perkongsian adalah pada tahun sekitar 2005 hingga 2010, ini adalah satu generasi penggiat budaya yang mana ketika itu kita ada tubuhkan Majlis Syura, dan semangat kebersamaan ketika itu sangat kuat, yang mana walaupun kita daripada berbeza-beza kelab, tetapi kita dapat bersatu untuk menganjurkan sebuah program. Ia bermula dengan perkampungan budaya, dan kemudian kita ada Islamic Performing Arts Concert, Pesta Pantun Makom, dan juga Feskom. Waktu itu saya harus sebut nama Kak Liza, Puan Liza Cik Hassan, Cik Guku Zahir, yang ibarat seperti keranda dan ayahanda kepada kami, yang telah pun banyak menjadi mentor kepada kami. Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin kita boleh lihat bagaimana untuk menyatukan penggiat-penggiat budaya dari pelbagai cabang-cabang seni ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Liza Khalilah ingin bercakap sikit Liza. Tadi saya nampak ada banyak yang nak dikatakan. Kalau tak ada kita. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Syed. Minta maaf kalau ada bunyi bising sikit di belakang tu. Cabaran seorang ibu. Okey. Saya Lisa Khalilah, Lembah Pantai Matrik 95-96. Untuk mereka yang mungkin tidak mengenali, saya sebenarnya lebih aktif dalam debat. Jadi mereka di UIA tak tahu, banyak yang tak tahu sebenarnya saya sangat minat dalam seni, muzik, performing art sebab keluarga belah bapa saya memang keluarga berdarah seni. Sebelah ibu saya pula lebih kepada sastra. Jadi saya nampak juga ada mesej-mesej yang mengatakan apa sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk menyokong UIA. Apatah lagi dengan penubuhan citra. Saya sendiri tak tahu, rupanya sekarang kat UIA ada banyak sangat kelab seni. The juniors are so fortunate kan. Kita dulu orang kata nak buat pun macam takut, tak berani, segan-segan. So what I shared with Tuan Syed Tahir this afternoon is that betul, kita UIA kita beruntung sebab ada nilai antarabangsa. Saya setuju dengan may I address you as Abang Jebat, setuju seni tu buat kita ada empathy, so that seni tu ialah fitrah. So what I see, saya juga berpeluang alhamdulillah berkenalan dengan warga-warga Aswara dari fakulti tari dan fakulti teater, and I really admire them. Sebab itu saya nampak kita di UIA ni, alumni UIA ni, bila kita nak tubuhkan satu kumpulan seni yang murni, kita tidak boleh menunjukkan yang kita ni lebih suci. We cannot be holy than other people. We must reach out to the art community. Tidak kiralah bangsa, agama atau gaya hidup mereka. We need to reach out to the art community locally and abroad. Sebab sekarang ni dengan pandemik, komuniti seni sangat terkesan. Ya, kita boleh nampak mereka terpaksa lakukan pelbagai perkara, berniaga, makan, semua sekadar untuk hidup sebab susah nak meneruskan kerjaya seni dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Jadi saya menyeru kepada warga UIA, Dr. Zul, my batch, I'm very proud of you, Abang Alifi, Tuan Syed Tahir, apa kata kita cuba untuk menyantuni golongan seni yang sangat memerlukan sokongan kita sekarang. So, that we come from UIA and we care about them. Terima kasih. Saya jemput lagi komen-komen daripada tuan-tuan. Saya nampak komen daripada Dr. Zulkifli Hasan, menjadikan supaya kita menerbitkan satu buku tentang seni dan budaya di UIA. Maaf Tuan Syed, kalau boleh saya menjelas sikit. Silakan. Rentetan daripada apa yang dicadangkan oleh Puan Lisa tadi, sebenarnya tuan-tuan dan puan, betul apa kata Lisa tadi. Ketika bermulanya getar, kami agak sedikit sukar untuk nak membuat aktiviti. Pada ketika itu, pandangan warga UIA sendiri agak skeptikal. Kami pernah berlakon dan menggunakan watak wanita. Ketika itu, wanita tak dibenarkan berlakon dalam teater. Itu halangannya kerana tidak Islamik. Okay, ini adalah misconception bagaimana seni dilihat sebagai satu benda yang kolot, satu benda yang berdosa, satu benda yang masuk neraka. Sedangkan tidak, Islam tak macam tu. Jadi kami tak ada pilihan ketika itu untuk nak mementaskan satu pementasan, kami terpaksa menggunakan watak lelaki memainkan watak wanita. You know what happened? The next day keluar dalam surat khabar, pelakon UIA melakonkan watak wanita. Kami kena bash dengan isu lain yang kami cuba nak elakkan isu yang lain. Orang yang melakonkan watak tu hidup lagi. Dan dia sangat unik personalitinya. Ini adalah satu misconception ketika itulah yang dilihat sebagai seni ni satu benda yang pandangan masyarakat sangat jumuk tuan-tuan dan puan ketika itu. Saya tak nak cerita dari segi politik, tapi dari segi kenapa kita mesti nak restrictkan seni tu kepada hanya benda lelaki, tak boleh campur dengan perempuan. It was done. Kemudian bila kami terpaksa pecahkan juga barrier tu, melakonkan watak wanita, memanggil wanita berlakon watak wanita, because nature-nya begitu. Jadi tak adalah cerita sajat, tak adalah cerita mana-mana pondan, jadi tak ada. Pasal memang dah nak kena macam itu.
apa yang boleh saya cadangkan adalah untuk yang senior-senior ni, kami mendapat ikon ataupun mendapat tunjuk ajar yang bagus daripada kebanyakan daripada pegawai-pegawai di UAE, dan kebanyakan daripada pegawai UAE sekarang pun dah banyak yang pencen. Contohnya macam Bung Faizal, orang yang memang menjadi ikon saya. Sekarang ni sampai masanya anda tuan-tuan dan puan menjadi mentor kepada adik-adik yang berada di Citra. Kita kena turun padang, pergilah ke mana-mana kelab yang ada, bantu mereka, beri khidmat nasihat, tunjukkan laluan ke mana. Betul kata anda, kalau nak bekerja dalam bidang seni memang sukar. Tapi boleh tak kita tukarkan seni kepada education dan menjadi satu bisnes macam Alifi buat? Boleh tuan-tuan. Banyak benda yang kita boleh kembangkan kerana dah sampai masa kita pulangkan balik semula apa yang kita ada ni kepada UAE dan membantu adik-adik kita ni nak berkembang. Kita tak ada kemudahan macam mana sekarang. Yang kita boleh bantu, tolong berikan idea, tolong bantu mereka, coach mereka macam mana Tuan Syed dan geng-geng dia dulu buat pada kita. Itu cadangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingat Bung Faisal dulu kalau lampu pejabat tak ditutup, dia akan cakap pada saya, Tuan Syed tutup lampu tu, itu wang rakyat tu. Jadi saya ada nampak dua orang dalam kumpulan kita ni. Satu daripada Universiti Malaysia Pahang, Muhammad Zaki Ahmad. Mungkin Cik Zaki ni daripada bahagian kebudayaan dan juga alumni UAE. Cik Zaki ingin memberi komen sikit, Cik Zaki. Zaki UMP ada dalam kumpulan ni ke? Kalau tidak, saya nampak ada tadi. Dan kalau tidak, kita ada Pak Iqbal, Dr. Iqbal Hasan. Boleh Dr. Iqbal Wahab nak memberikan komen? Assalamualaikum. Silakan Dr. Iqbal. Silakan. Dengar ke ni? Dengar. Silakan Doktor. Saya nak bagi salam saja. Saya terima kasih atas jemputan Tuan Syed dan terima kasih Deputy Director hadir berikan sokongan kepada kita semua. Saya bukan orang seni, saya pengamen saja. Pengamen pencen. Terima kasih semua sekali. Assalamualaikum. Cik Zaki ada dalam kumpulan ni, Cik Zaki UMP. Kalau tak ada, saya buka lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat komen. Silakan. Kita masih ada masa lagi untuk soalan-soalan dan juga. Assalamualaikum. Ya, silakan. Tuan Syed dan rakan-rakan Citra yang lain. Saya Ikmal Rashmi bin Ismail. Seperti kata Tuan Anwar Siddiq tadi, saya adalah merupakan komiti pertama Getar. Jadi apa yang saya nak share dekat sini adalah seperti yang dinyatakan oleh saudara Jebat kita tadi, berkaitan dengan kekangan-kekangan semasa apa yang telah dihadapi oleh kami dahululah. Dari segi bagaimana kita nak mengetengahkan seni ini kepada masyarakat UAE sendiri dahulu. Jadi seperti juga apa yang dinyatakan oleh saudara Jebat tadi berkaitan dengan teater, mana kaum wanita tidak dibenarkan untuk melakonkan watak-watak wanita. Ia juga terjadi dalam kumpulan nasyid UAE pada sekitar tahun 91-92, mana saya berkecimpung masa itu. Kita ada satu kumpulan nasyid dan kita dah masukkan juga kumpulan nasyid ni anggota sisters wanita. Tetapi mendapat tentangan daripada pelajar-pelajar UAE sendiri, di mana kami terpaksa membuat persembahan di belakang pentas, mendengarkan suara juga. Mendengarkan suara saja, tetapi masih lagi dikecam pada ketika itulah. Jadi dan untuk makluman, kumpulan nasyid pada ketika itu juga telah membuat orang kata kita dah membuat persembahan depan JJ. JJ adalah pemuzik tersohor untuk kita buat album. Dan JJ telah bersetuju dan masa ketika itu Ahli Awal Pelajar adalah Dato' Dr. Nick Nazrosani kalau saya tak silap. Tetapi program kami itu, cadangan kami itu tidak diluluskan oleh pihak universiti. Pada ketika itu, sekitar tahun 90-an. Jadi pada masa sekarang ini saya rasa UAE adalah lebih terbuka di mana kegiatan seni ini sebenarnya merangkumi pelajar lelaki dan pelajar perempuan, brothers and sisters.
Sebab kita ni walaupun kita mengetengahkan seni, tak kiralah teater, nasyid, puisi dan sebagainya, kita masih lagi terbatas dengan lunas-lunas agama. Itu yang saya boleh confirm. Dan perkara inilah yang kita perlu inculcate di dalam diri masyarakat pelajar UIA dan juga kita tonjolkan di luar, di mana walaupun kita ni Universiti Islam Antarabangsa, tetapi kita masih mengekalkan ciri-ciri keislaman di mana segregation of brothers and sisters dan sebagainya. Jadi yang itu yang kita kena inculcate dalam diri pelajar, dalam diri masyarakat dan juga pentadbir universiti supaya mereka faham. Sebab seperti saya nyatakan dalam chat tadi, kita ni seni budaya Islam ni adalah sebagai satu hiburan alternatif, di mana hiburan alternatif ni adalah hiburan yang boleh kita ketengahkan dengan tidak melampaui batas-batas agama. Tidak heranlah pada masa ketika dimatrikulasi, sekiranya ada program-program getah, dan saya juga tadi seperti dinyatakan oleh sahabat tadi, program apresiasi seni. Program-program seperti ini mendapat liputan yang meluas sehingga kan kalau Brother Syed Tahir kita masih ingat di Matrix, ada yang menangis kerana tidak dapat masuk dalam auditorium. Auditorium Matrix tu kecil, Lembah Pantai tu. Ada yang menangis di luar. Sampaikan sebagai contohnya pementasan Mak Cermin tu terpaksa dibuat 2-3 kali. Maknanya dalam jiwa pelajar-pelajar UIA ni, Islamik macam mana pun, kesenian tu, hiburan tu tetap dia nak juga. Tapi kita inculcate hiburan alternatif yang melandaskan ciri-ciri Islam. Dan ada batas-batas tertentu. Itu pandangan saya lah Tuan Syed. Sekian, terima kasih. Jadi Assalamualaikum. Boleh ke saya nak cakap something? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fin Jamal. Saya grad pada tahun 2005 and I think I'm among the yang bukan tahun 90-an dekat sini. So allow me to just, sebab macam when you guys are talking about your nostalgia moments, kita orang tak boleh nak relate. So hopefully macam kita boleh stick to this. So I have the suggestion, nombor 1, kita bina satu database yang rasanya masa isi form tu hari tu dah ada dah kan. Maksudnya kita ada talent apa yang kita punya specialty, kat mana kita punya strength and everything. So itu yang pertama. Nombor 2, kita cari ada proteges. Maksudnya Citra ada dekat IIUM. Kami dah berada dekat field kat luar sana and we want to help but we do not know siapa yang memerlukan bantuan. We cannot just go anywhere and just macam nak pick siapa-siapa. So I think Citra ada anak-anak yang memerlukan benda-benda macam ni yang macam sebagai contoh, katalah Poetry Club datang pada Citra cakap we need 2 mentors untuk bantu kita orang for this project untuk ada Poetry Week or something like that. So kita nanti Citra akan contact kepada siapa mentor yang mana-mana yang memang strength dia kat situ, and then kita pun maksudnya kalau memang kita nak commit kepada this mentorship, kita kena buat macam sebab a lot of teachers dia separuh jalan. Jadi itu yang kita tak nak dalam mentor and protege thing lah. Lepas tu cari protege and then this mentor akan datang bagi mentorship whatever not dengan strength kita. I really hope kita boleh refrain from discussing benda-benda yang memang akan campur adukkan seni dan agama and everything sebab kita tak nak salah cakap benda-benda sini. Kita sendiri tahu dalam jiwa kita apa kita cakap ni kadang-kadang boleh melampaui batas. So I really apologize untuk apa yang saya cakap ni, tapi itulah kita dah tunggu lama ni nak cakap benda ni, so we are waiting for that lah. I really want to help. We have a lot of experience, we macam field, money wise kita boleh didik anak-anak apa step yang kita dah ambil, what do you want, this is what you can do, blah 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 blah. So inilah program mentorship yang kita boleh offer kepada anak-anak kita for free. I would do it for free. I do not know about others lah. I think many of us sanggup nak buat benda ni secara percuma. Cumanya tak ada orang yang nak bubuhkan jalan. Okay, mentor datang sini, protege datang sini, meet up. And Citra pun nanti bolehlah macam construct, okay, minggu ni untuk budak-budak seni tulisan, minggu ni untuk budak-budak seni angklung or whatever whatnot. So tak adalah kelang kabut sangat, but at the same time Citra akan dapat satu the whole semester punya schedule. So nampaklah semua benda aktif and all. So insyaAllah rasanya tu kot. Kalau boleh nak jawab satu benda je, kami daripada panel, kita orang student panel kalau nak buat teater ke apa ke, jauh lagi tak boleh sebab kita orang belum apa-apa, kita orang student English, semua tak boleh. Tapi because kita orang datang daripada UIA and we know orang seni adalah kreatif,
Kalau tak boleh pegang, tak apa. We can do something else. Yang tak perlu pegang pun kita boleh buktikan yang ini adalah kasih sayang antara suami dan isteri sebagai contoh. So let us not gunakan agama sebagai alasan kita. Kita patutnya faham apa batas kita. So thank you so much. Assalamualaikum. Saya ingat pelajar-pelajar Banal masa di matrik tu banyak melakonkan cerita seperti Dead Poet Society dan sebagainya. Saya Yeah, masih we ingat. have one of my producer is here, Liana Shazni, and she is now one of the lecturer in HS juga. Dia boleh corroborate with my point. Dan saya nampak ada Jeff Hazimin. Jeff Hazimin dengan lagunya Keluarga Bahagia. Komposer Jeff Hazimin, silakan. Kalau nak komen. Dia kalau nak komen mahal Tuan Syed, dia Ailio Mas. Sila Jeff Hazimin, silakan. Ailio Mas nak bayar mahal tu. Tuan Syed, sebelum Jeff Hazimi cakap, saya Hazamin, saya nak cakap juga sikit. Sila. Pertama saya nak bersetuju dengan Puan Fin Jamal tadi berkenaan dengan kita terus kepada apa kerja yang kita akan buat dan sumbangan yang kita akan buat kepada pelajar-pelajar YA lah, terutama yang ada sekarang. In fact kami sebenarnya kumpulan Intim Records, kita pernah buat Akademi Munsyid Intim Records di UIA sendiri, UIA Gombak, yang mana kita bergabung dengan Nasyid Club UIA untuk kita buat bengkel nasyid yang komersial. Maknanya bagaimana pelajar-pelajar ni nak pergi ke arus mainstream, macam mana dari segi image, macam mana dari segi vokal, dari segi recording. So masa tu kita tak melalui Citra lah sebab kita tak ada lagi macam apa yang kita nak buat ni. So saya rasa kami bersedia untuk buat anytime lagi Akademi Munsyid Intim Records itu pada bila-bila masa melalui Citra juga dengan kerjasama Nasyid Club. Itu dia sudut sumbangan kami lah sebab kami memang bidang nasyid. Tuan So Azimin, bidang-bidang tapi lain pun begitu juga. Tuan Azimin, begitu juga yang maksud saya. Daripada kita orang, memang kita direct kepada kita punya fakulti je. Saya selalu juga bagi benda macam itu. Tapi sebab ini dianjurkan oleh Citra. So adalah sangat best kalau Citra jadi satu platform untuk semua orang tahu kalau kita nak cari mentor, kita cari kat Citra. Citra ada database untuk siapa yang nak menjadi Sekarang kat Citra luar sana. akan jadi macam bridge, dia akan jadi jambatan untuk kita Yes. yang official kat situ. Sebelum ni kita macam rainbow je, from kita buat sendiri melalui orang ni. So sekarang ni Citra akan jadi official punya gate untuk kita masuk ke UIA lah, macam tu. Betul. InsyaAllah saya alumni itu yang akan jadi official gate, Tuan Azimin. Alumni seni dan budaya insya-Allah. Ya, betul. Tuan Syed. Okey, Cik Zaki, silakan Zaki UMP. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zaki bin Ahmad. Saya dahulu selama 14 tahun saya sebagai Ketua Pusat Kebudayaan Universiti Malaysia Pahang. Saya HS tahun 2005, satu batch dengan Hazamin, satu batch dengan Puan Fin Jamal tadi. Alhamdulillah sebelum ni saya memang bergiat terus dalam seni budaya. Bekerja pun dalam bidang seni budaya di sebuah universiti di Pahang ni, Universiti Malaysia Pahang. Tapi baru-baru ni 1 Mac saya telah dipindahkan setelah 14 tahun saya dipindahkan kepada satu institut yang baru ditubuhkan. Tak apalah, itu cerita di sini. Apa yang saya dengar pada rakan-rakan sekalian, satu idea yang baik. Sebenarnya saya telah aplikasikan idea ini di Universiti Malaysia Pahang. Kami adalah engineering based university. Kalau nak dikatakan kami ni sebuah universiti engineering, tapi bagaimana sebuah universiti engineering ni boleh memenangi Festival Teater Malaysia tempat kedua pada tahun 2018. Ia adalah hasil bantuan daripada alumni seni budaya. Kami ada chapter seni budaya di bawah pusat alumni di UMP, di mana alumni ni di UMP walaupun di merata diorang pergi Sabah, Sarawak ataupun ke mana, mereka ada aktiviti yang akan balik ke universiti. Sama ada aktiviti itu berbentuk melihat menonton persembahan teater ataupun bengkel teater yang dianjurkan oleh diorang punya oleh pelajar-pelajar ni, dia akan panggil balik alumni itu. Itu saya sarankan pada Tuan Syed sebab kita ada ramai alumni di sini. Mungkin boleh fikirkan dan akalkan sesuatu mana kepakaran alumni kita ni, jangan kita hanya bataskan untuk mereka ni kembali setakat berbincang, tapi dia akan jump. Mereka boleh masuk dalam arus seni di Citra tu sendiri. Contohnya kalau ada expertise on music, tolong balik. Okay? Mungkin dia boleh beri satu idea baru kan. Saya nampak seni-seni seperti teater, sebenarnya kalau kita nak pergi jauh, selain pada jurulatih, kita perlu ada alumni itu balik ke universiti.
Itu saya Tuan Syed. Terima kasih. Kita tidak ada banyak masa lagi sebenarnya. Mungkin Jeff Hazimin nak komen sikit tadi, Jeff. Tak apa. Saya suka dengar tahniah, teruskan misi yang bagus. Mungkin saya boleh bagi satu komen saja lagi lah. Sebab kita ada sudah hampir pukul 11 malam dan takut nanti ada yang nak bekerja besok dan sebagainya. Jadi boleh satu komen lagi saya jemput kan, sesiapa? Assalamualaikum. Dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Fauzi, saya batch 2007-2011 I call. Sekarang ni saya bekerja di Astro Broadcast dalam production Malaysia. Cuma saya tertarik dengan pandangan Kak Fin tadi, which is sebenarnya saya sokong dengan pandangan Kak Fin. Sekarang ni kami sebagai alumni, kami sentiasa bersedia, cuma kami tak tahu platform apa yang ada. Sekarang ni kita dah ada Citra. So Citra as a partner dalam UIA yang boleh membantu students di dalam dan kami yang berada di luar di bidang masing-masing ini dengan pengalaman yang berbagai, kami bersedia untuk membantu kepada adik-adik di UIA. Cumanya dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ini, kita tak boleh nak buat live show, kita tak boleh nak buat show teater sebab saya daripada teater juga. So kita tak boleh nak buat teater secara langsung dan apa yang kami telah buat sebelum ini ialah kami buat online teater. So saya harapkan Citra boleh come out satu idea dalam tahun 2021 ini, apa yang kita boleh buat for starting untuk mengimarahkan kembali alumni kita dalam satu program yang khas dan siapa yang ada di sini boleh participate, boleh membantu dari segala apa jua kepakaran yang ada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya nampak ada seorang tadi macam nak bercakap. Jadi saya kena bagi peluang juga. Saya silakan Liza Cik Hasan untuk bercakap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya ke? Boleh. Jelas saya ni baru first time guna Zoom ni. Saya cuba nak kongsi pandangan saya sebagai seorang pentadbir di Culture Unit sebelum terjadinya Citra. Saya dan Cik Zaki di UMP selalu kita bermesyuarat untuk pengetahuan brother dan sister senior-senior kita. Di kalangan universiti sekarang ni kita sudah ada satu majlis yang kita namakan Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia. So ini adalah sebenarnya satu platform yang telah banyak membantu student-student kita untuk berkongsi, mengasah bakat dalam seni dan kebudayaan. Cuma apa yang saya nak katakan bahawasanya pada masa saya dan alhamdulillah bersama dengan student-student yang ada, pada ketika tempoh itu oleh kerana kita ada satu ukhuwah yang bagus, kita ada satu pentadbiran SDF yang bagus, student kita pada masa itu telah dikenali juga, maksudnya mereka telah excel dalam beberapa bidang cabang-cabang seni seperti contohnya pantun makom, mereka berjaya di peringkat contohnya gamelan, mereka ada perform di World Festival Gamelan. Kita ada Bandung, kita ada buat show angklung di Bandung pada 2007. So mana kata pada ketika itu sebenarnya Culture Unit telah berada pada satu tahap yang student kita sendiri rasa bangga bila dia pergi ke mana-mana pertandingan di peringkat makom untuk represent UIA dan Islamic niche area yang kita bawa itu bukanlah satu benda yang menghalang mereka untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat universiti lain. Jadi bagi saya rasa kalau betul-betul kita mahukan kolaborasi antara Citra dan juga alumni-alumni yang ada, apa yang kita boleh buat adalah kita harus betulkan dulu foundation kita, iaitu kita kena tahu ke mana hala tuju yang kita nak bawa seni budaya yang berakar umbi daripada UIA. Sebab masa kita di Makom dulu pun memang universiti-universiti lain sangat hormat dengan kita di atas pembawaan kita di dalam Islamic
approach itu. Jadi saya harap saya sebagai seorang pentadbir bukanlah alim sangat, tapi mohon sangat supaya Citra menjaga identiti asal kita di mana Islam dan seni budaya tidak dipisahkan. Ia harus dijadikan satu supaya benda itu tak menjadi satu rasa satu keadaan di mana orang akan cakap kenapa UIA punya seni budaya sekarang dah berbeza dengan dulu, jauh daripada agama atau jauh daripada Islam. Saya rasa itu jelas saya nak cakap dan mudah-mudahan semoga hari ini kita mendapat satu hala tujuan yang baik selepas ini, insya-Allah. Terima kasih. Masa agak mencemburui kita sebenarnya. Jadi dengan tidak melengah lagi saya menyebut kumpulan Intim dengan lagunya Solatun. Salatu bisalamil mubin bisalamil mubin linuqtatit ta'ini linuqtatit ta'ini ya
ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله ربي إني يا بصفاتي العالية قائم فينا أريد عطية الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا Syukran, thank you. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya rasanya nak bagi peluang lagi untuk komen-komen dan sebagainya. Tapi jam sudah hampir pukul 11 malam, takut nanti ramai pula yang mula-mula keluar, akhirnya tinggal sedikit. Sedangkan kita ada lagi pengumuman penting dan juga ucapan terakhir daripada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Jadi dengan tidak membuang masa, saya persilakan Dr. Zulkifli untuk memberikan ucapan terakhir dan juga pengumuman yang akan dimaklumkan. Silakan Dr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Kami ingin zahirkan tinggi penghargaan di atas komen-komen maupun kritikan yang diberikan. Sebenarnya kita sudah pun memulakan setelah Tuan Syed mengambil alih Citra, maka kita telah pun memulakan proses untuk mengembalikan semula seni dan budaya ke landasannya. Kita tak mahu ada satu, saya cuba elakkan ada satu syarahan ataupun briefing kepada semua. Jadi kita dengar kepada semua. Mungkin selepas ni kita boleh berikan hala tuju jelas dan juga platform apa yang ada. Cuma pada malam ini kita ingin sesi bersuai kenal dan buka mencetuskan idea. Dan saya pembentangan awal tadi saya sudah maklumkan ada 16 platform yang kita boleh kita sertai dan kita alu-alukan platform itu, dan kita akan ada competency map, ya, di mana bakat-bakat yang ada oleh alumni kita akan cuba matchkan dengan keperluan-keperluan untuk membimbing pelajar ini dari aspek mentoring dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan lakukan tersebut, dan itulah yang kita sedang lakukan, dan kita sedang pun lakukan bagaimana alumni sudah memberikan kelas-kelas virtual kepada pelajar-pelajar kita, ya. Jadi itu yang kita ucapkan terima kasih. Maka pada malam ini saya dengan berbesar hati ingin menyampaikan salam daripada yang berbahagia Tan Sri Rektor Profesor Emeritus Dr. Zulkifli Abdul Razak kepada semua pada malam ini bila tidak dapat bersama-sama jadi mewakilkan saya. Jadi pada malam ini dengan secara rasminya dengan sokongan dan sokongan semua kita dapatlah alhamdulillah melahirkan buat pertama kalinya, julung-julung kalinya IIUM Citra Alumni Wing. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, the most beneficent, kita dengan ini merasmikan kelahiran IIUM Citra Alumni Wing. Tahniah kepada semua. Okey, Tuan Syed, perlukah saya umumkan Pro-Tem Committee? Saya dipahamkan ada sedikit gimmick Brother Alifi Ya. Okey. Ataupun okey, kita teruskan dengan gimmick, kemudian saya akan umumkan Pro-Tem Committee.
Ya, Alhamdulillah merasa begitu terharu dengan video montaj tadi yang disediakan oleh tim Prep and Tech kita yang diketuai oleh Brother Alifi Alias. Maka dengan ini secara rasminya tertubuhlah IIUM Citra Alumni Wing. Dana diucapkan. Izinkan saya untuk mengumumkan barisan kabinet awal Pro-Tem Committee tanpa ada election. Ini merupakan Pro-Tem baru. Maka selepas ni mungkin kita boleh gerakkan kerana platform-platform dan segala cadangan yang diberikan tadi itu akan kita bincangkan dengan Pro-Tem Committee untuk kita laksanakan. Pro-Tem Committee yang pertama, Brother Alifi Alias LLB 2000. Yang kedua, Syamsul Rijal Jamil LLB 1999. Faizal Abdul Hamid, Bachelor of Accounting 2000. Hazamin Intim, Engineering 2004, Arifin Hijaz, Agriculture 2003, Nur Shahrizal Sapiai, LLB 2001, Nurul Muhanizah Hanafi, LLB 2001, Mirza Riyadiani Muhammad Nur, HS 2002, Lisa Khalilah, LLB 2001, Azrul Hafizi Pak Long, okay, Nurul Iman Zulkifli, LLB 2002, Nur Farhana Farah, Bachelor of Accounting 2006, Hafiz Samsuri, HS 2007, Muhammad Aizat Jaafar, HS 2009, dan yang ke-15, Brother Wan Hazaruddin Wan Hassan, Bachelor of Arabic 2005. Jadi diucapkan tahniah kepada barisan Pro-Tem Committee. Kita ucapkan tahniah, berikan tepukan. Dan dengan ini kita juga bersetuju, syura telah pun bersetuju untuk melantik caretaker ataupun presiden sementara sebelum adanya perbincangan seterusnya ialah Brother Alifi Alias selaku presiden Pro-Tem Committee IIUM Al-Citra Alumni Wing. Okay, dengan itu kita memohon doa kepada Allah SWT dengan tertubuhnya Citra Alumni Wing ini. InsyaAllah kita akan buka lebih peluang dan ruang untuk alumni memberi berjasa, giving back to the university, dan insya-Allah dalam masa yang sama universiti juga akan memberikan penghargaan, recognition kepada sumbangan yang diberikan kepada universiti, terutamanya kepada pelajar-pelajar, adik-adik, anak-anak kita di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dengan itu sekian dulu daripada saya. Terima kasih kepada semua. Moga-moga kita memohon kepada Allah merahmati dan memberkati segala niat dan usaha yang kita akan lakukan pada masa ini dan pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang berbahagia Dr. Zulkifli Hasan. Jadi saya mengambil kesempatan pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Zulkifli Hasan dan juga kepada Dr. Azam Osman dan juga kepada Puan Hafsah Muhammad Yusof, Puan Siti Aisyah Ibrahim dan kepada Cik Alifi yang banyak membantu Citra. Telah lama kami bercadang untuk berkolaborasi tapi kali ini kita berpeluang insya-Allah, dan juga kepada kumpulan Intim dan kepada semua panelis-panelis saudara Jebat. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah sampai penghujungnya. Segala atas kekurangan saya minta maaf banyak. Terima kasih di atas komen-komen. Nampaknya semua komen amat berharga. Saya rasa begitu berbahagia dengan komen-komen ini, sangat gembira melihat komen-komennya. Jadi fotografi je saya. Ya? Fotografi session. Oh, fotografi session lah. Boleh. Lepas ni ada refreshment Boleh. Mungkin saudara Alifi nak bercakap sikit. Tak apa. Masa pun dah lewat. Kita terus je, insyaAllah ni Pro-Tem Committee ni tu temporary je sementara untuk kita wujudkan alumni yang sebenar. InsyaAllah semua yang hadir pada malam ini dialu-alukan untuk join sekali dan kita form alumni yang daripada pelbagai bidang lah. Saya nampak tadi komen ada yang kata nasyid gerimis kan. Tak ada masalah. Nak gerimis getah sebelum ni semua memang kamcengnya, tak gaduhnya. Jadi insyaAllah lepas ni kita berkawan baik dengan Angklung, Gamilan, Cak Limpong dan sebagainya. Semua boleh guna link yang untuk pendaftaran tu, kita akan follow up untuk next punya session lah. Dan saya jemput admin Puan Nora untuk screenshot untuk sesi bergambar. Dan kalau boleh semua on video lah.
nak tengok muka-muka alumni seni dan budaya Citrawing. Terima kasih banyak. Dia ada 3 slide dia, jadi minta semua senyum ya. Alright. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih semua di atas.